الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Okay, sekarang ni tuan-tuan nampak slide ke nampak apa? Nampak slide kan? Nampak slide kan? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar kan? Okey. Baik, jadi insyaAllah hari ni kita akan bincang berkaitan dengan tajuk yang baru, satu tajuk baru, iaitu berkaitan mubtada dan khabar. Rasanya tuan-tuan, puan-puan ada yang pernah belajar ataupun yang pernah lalu tajuk ni. Cuma mungkin ada yang baru. Jadi saya akan terangkan secara asas apa yang dimaksudkan dengan mubtada dan khabar. Baik. Mubtada dan khabar secara mudahnya untuk kita faham, dia adalah subjek dan predikat untuk dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu kita dipanggil mubtada tu subjek, khabar itu predikat. Lebih kurang macam tu lah. Baik. Okay, saya full screen ni. Sekejap. Okay, saya guna laser pointer. Okay. Okay, tajuk kita hari ni yang tajuk yang ke-18, mubtada dan khabar. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan mubtada dan khabar. Okay, kita pergi pertama sekali mubtada. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Kalau saya buat macam ni, tuan-tuan boleh nampak semua. Saya zoomkan kejap. Nampak tak? Nampak Ya. Okay, kita tengok satu-satu apa yang dimaksud dengan mubtada dulu. Mubtada yang kuning ni, yang bawah ni. Okay, mubtada ialah isim ma'rifah yang memulakan ayat, iaitu subjek. Dia kalau dalam bahasa Arab, dia punya tarif, definisi dia ialah al-mubtada ialah isim ma'rifah. Isim ma'rifah ni kita akan tengok apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah. Untuk secara mudahnya isim ma'rifah ialah kata nama khas lah. Kata nama khas. Okay, kata nama khas yang memulakan ayat dinamakan sebagai subjek ataupun mubtada. Okay, itu dinamakan sebagai al-mubtada. Okay, manakala al-khabar, okay, tengok atas ni yang hijau dan dalam bulatan ni. Okay, al-khabar ialah nak disampaikan oleh subjek. Secara mudahnya maksud dia ialah predikat lah. Subjek dan predikat. Saya rasa tak susah kot nak faham sebab kita bahasa Melayu pun sama juga kan. Baik. Okey. Ada beberapa formula berkaitan dengan mubtada dan khabar iaitu apabila ayat dimulakan dengan haraf jar atau isim zaraf, maka mubtada'nya akan diakhirkan dan khabarnya akan didahulukan. Yang ni antara kaedah atau formula yang kita perlu tahu dalam bab mubtada' dan khabar. Kita dah belajar sebelum ni haraf jar kan? Haraf jar, kita akan tengok contoh lepas ni. Atau isim zaraf, maka mubtada'nya akan diakhirkan dan khabarnya akan didahulukan. Okey, ni kalau saya rasa kalau tak tunjuk contoh, kita tak faham. Susah nak faham. Baik, jadi saya akan share whiteboard sekejap supaya kita lebih nampak. Okey, tuan-tuan tak keluar lagi. Okey, dia dalam proses nak keluar whiteboard. Okey, tuan-tuan boleh nampak whiteboard ke?
Belum ada? Tak ada ke? Tak keluar? Belum. Dia ambil masa lambat sikit kot. Tak keluar lagi Ada keluar tak? Kalau tak ada tak apa, kita guna slide tadi je. Saya conteng dekat situ je. Okey, kejap saya share slide. Tak keluar pula. Kejap. Okey. Okey, tuan-tuan boleh nampak slide Boleh nampak slide sekarang? Okey, Ustaz, nampak dah slide. Okey, keluar Okey. Okey, saya cuba saya conteng dekat sini je lah Cumanya nak conteng kat sini dia mencabar sikit guna pen ni. Jadi kalau dekat whiteboard tu dia boleh tulis, boleh type. Okey, kita katakan kita kata Phil Fossley di dalam kelas. Phil Fossley talibun, seorang pelajar. Tuan-tuan nampak ke saya conteng ni? Saya conteng guna pen merah ni, nampak tak? Nampak tapi tak clear. Tak clear? Bukan tak ada punya tulisan tu. Tak jelas? Tak jelas. Okey, jap, nanti saya cuba zoom jap. Okey, Phil Fossley talibun, nampak? Saya zoom kan. Nampak? Okey, Ustaz. Clear Okey. Okey, sekarang ni Phil Fossley ni kita kata ayat yang bermula dengan haraf jar. Betul tak? Sebab kita dah belajar sebelum ni, fi ni adalah huruf jar yang bermaksud di dalam. Okey. Jadi Phil Fossley di dalam kelas ada seorang pelajar, talibun. Okey, Phil Fossley di dalam kelas, talibun, seorang pelajar. Talibun, seorang pelajar. Baik. Jadi ayat ni dimulakan dengan haraf jar, fi. Fi merupakan haraf jar yang bermaksud di dalam. Jadi apabila haraf jar ini dia bermula dengan haraf jar, maka ini dikatakan yang dikatakan khabar. Khabar ni dia ayat adalah predikat. Dia asalnya talibun ni duduk depan. Talibun Phil Fossley, seorang pelajar di dalam kelas. Asalnya lah. Tapi kenapa kita letak Phil Fossley kat depan? Kerana dia bermula dengan kerana khabar itu, predikat itu dia bermula dengan haraf jar. Ayat predikat, ayat khabar tu dia bermula dengan haraf jar, maka kita letak dia di depan. Saya rasa saya skip dulu yang ni sebab dia agak berat juga sebenarnya. Kita pergi yang asas dulu. Okey. Formula yang ke-18 dia kata 18 mubtada mestilah isim makrifah yang memulakan ayat. Okey, mubtada mestilah isim makrifah
yang memulakan ayat. Okey, jadi mubtada dia punya syarat dia mestilah isim ma'rifah. Okey, apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Iaitu kita kata nama khas. Lawan dia nakirah, kata nama am. Ya. Okey, tuan-tuan jelas tak ni? Tuan-tuan boleh dengar jelas ke? Dengar Ustaz. Dengar Kalau ada apa-apa soalan terus tanya Saya tak tahu tuan-tuan faham ke tak ni. Sebab saya rasa macam cakap dengan komputer. Dengar Ustaz, dengar. Okey, sekejap. Kalau ada soalan boleh terus tanya Okey, baik. Kita teruskan. Jadi formula yang ke-18, mubtada mestilah isim ma'rifah yang memulakan ayat. Maknanya mubtada itu mestilah kata nama khas. Dia tak boleh kata nama am. Dia kata maknanya contohnya lah, at-talibu at-talibu mujtahidun. Pelajar itu seorang yang rajin. Contoh Okey, saya conteng kat sini sikit. Oh, dia tak boleh conteng kalau Zoom. Kejap Okey, saya cuba conteng kat sini. At-talibu mujtahidun. Maknanya seorang pelajar itu adalah seorang yang rajin. Pelajar itu rajin, mujtahidun. Okey? Pelajar itu rajin. Jadi rajin ialah at-talibu, pelajar ialah kita kata subjek. Mubtada. At-talibu ni mubtada, mujtahidun khabar. Khabar. Okey? Baik. Okey, saya zoomkan. Okey, at-talibu mujtahidun. Jadi at-talibu ini dia mesti ada alif lam. Dia mesti ma'rifah. Okey, pelajar itu rajin. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan nakirah ataupun tidak ada alif lam, kita kata talibun mujtahidun, dia tak jadi mubtada dan khabar. Dia jadi, sebelum ni kita dah belajar, kita dah sebut dah. Dia akan jadi sifat dan mausuf ataupun na'at dan man'ud. Dia akan jadi maksud dia akan jadi pelajar yang rajin. Dia tak jadi subjek dan predikat. Maksud dia tak jadi pelajar itu rajin. Maksud dia akan jadi pelajar yang rajin. Jadi yang tu dinamakan na'at ataupun sifat. Rajin itu sifat kepada pelajar. Dan pelajar itu dipanggil mausuf. Sifat dan mausuf. Yang tu tajuk sebelum ni. Yang kita belajar sebelum ni. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Yang kita belajar online juga. Ada kita buat sekali online hari tu waktu PKP kan. Sifat dan mausuf. Sifat maknanya perkataan tu talibun mujtahidun. Seorang pelajar yang rajin. Sebab tu dia kata al-mubtada, mubtada mesti ada kata nama khas. Mesti kata nama yang ada menunjukkan kata nama khas. Contohnya yang ada alif lam. Contohnya at-talibu, pelajar itu, mujtahidun, adalah seorang yang rajin. Barulah dia jadi predikat ataupun khabar. Jadi at-talibu jadi mubtada, mujtahidun jadi khabar. Okey. Jelas ke? Tuan-tuan boleh faham ke setakat ni? Boleh Ustaz. Boleh faham Boleh. Okey, baik. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Okey, seterusnya kita pergi pada formula 19. Khabar boleh dalam bentuk isim marfu'
atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah. Okey, sebelum kita pergi pada formula 19, kita tengok isim ma'rifah. Apa itu? Apa yang dimaksudkan dengan isim ma'rifah? Okay, isim ma'rifah dia ada 6 kategori ataupun 6 jenis. Ni yang bawah ni tuan-tuan boleh lihat boleh nampak yang saya boleh nampak jelas ke? Boleh. Boleh Okey, isim ma'rifah ada 6, iaitu yang pertama dhamir. Okey, cuba tuan-tuan bagi contoh dhamir. Salah satu dhamir apa dia? Kata nama, kita kata ganti nama. Huwa. Kata ganti nama huwa kan. Huwa, huma, hum, okey, yang kita kata ganti nama. Huwa tu bermaksud dia, lelaki. Dia seorang lelaki. Okey. Jadi semua itulah yang dhamir yang kita belajar hari tu, huwa, huma, hum, okey. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu semua dia panggil isim ma'rifah. Maknanya semua tu dia termasuk di dalam kata nama yang ma'rifah, yang kata nama khas. Dia bukan isim nakirah, dia bukan kata nama am. Dia termasuk, tergolong di kalangan isim ma'rifah. Okey, dia termasuk dalam isim ma'rifah iaitu kata nama khas. Okey, itu pertama dhamir. Dan jenis yang kedua, isim ma'rifah jenis yang kedua ialah isim isyarah. Okey, isim isyarah pun kita dah belajar apakah yang dimaksud dengan isim isyarah. Contohnya, siapa boleh bagi contoh isim isyarah? Haza. Hadza. Kan? Hadza, hadhihi, haula'i. Kan? Jadi itu semua isim isyarah tu dia kategorikan sebagai isim ma'rifah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan isim ma'rifah iaitu kata nama khas. Kemudian yang ketiga yang ada alif lam seperti mana contoh yang kita sebut tadi, at-talibu. Kan ada alif lam. At-talibu ada alif lam, jadi dia dikira sebagai isim ma'rifah. Okey, kata nama khas. Okey, jadi itu semua termasuk dalam kata nama khas. Yang keempat, kata nama khas. Okey, kata nama khas ni yang lebih spesifik iaitu contohnya lah nama negara. Kita kata Malaysia, Malaysia kan. Malaysia kita kata dalam bahasa Arab Malaysia. Okey, kata nama Malaysia ialah kata nama khas, maka dia dikira sebagai isim ma'rifah juga. Okey, dia termasuk dalam isim ma'rifah. Ataupun nama manusia. Okey, Muhammad, Fatimah, apa lagi? Aminah dan sebagainya. Okey, semua kata nama orang kira kata nama khas, begitu juga nama negara, yang nama jalan, okey, yang kita kategorikan sebagai kata nama khas kira sebagai isim ma'rifah. Okey, yang kelima dia dipanggil isim mausul. Kita dah belajar isim mausul, contohnya apa? Okey, boleh tuan-tuan bagi contoh isim mausul? Apa yang kita sebutkan, kita maksudkan sebagai isim mausul? Contohnya? Allazi. Allazi. Allazi untuk berapa orang? Seorang. Allazina ramai. Okey, untuk seorang. Seorang lelaki ke perempuan? Allazi. Allazi seorang lelaki ke perempuan? Laki. Seorang lelaki. Kalau perempuan? Kita panggil? Allati kan? Allati. Okey. Baik. Jadi semua isim mausul tu dia termasuk dalam isim ma'rifah. Ni yang kelima. Yang keenam, saya ulang balik secara laju isim mausul ni allazi, allazani, allazina. Okey, untuk orang lelaki. Kalau perempuan allati, allatani, allati. Allati atau allawati. Okey. Kalau dua allatani atau allataini.
Kalau laki tadi allazi, alladzani atau alladzaini. Kalau ramai alladzina. Okey. Perempuan allati, allatani atau allataini. Yang ramai allati atau allawati. Okey. Okey, itu bagi isim mausul. Kata nama kita kata kata penghubung lah ataupun kata penyambung isim mausul kan. Okey. Okey, yang keenam mudhaf kepada isim makrifah yang disandar. Satu perkataan yang disandarkan kepada isim makrifah maka dia kira sebagai makrifah. Maka dia kira dia termasuk dalam isim makrifah. Contohnya Rasulullahi, Abdullahi, Kitabullahi. Semua itu dia panggil isim makrifah. Jadi isim mudhaf yang disandarkan kepada satu isim yang lain dipanggil isim makrifah. Jadi ini 6 kategori atau 6 jenis isim makrifah. Ini semua kita kena tahulah. Jadi mungkin tak ingat semua tapi paling kurang kita tahu, tengok ni dhamir, isim dhamir ni sebagai isim makrifah. Tengok ni, ni ada alif lam, ni ada ni isim makrifah. Kan? Tengok apa ni allazi, allazai, allati. Okey, semua tu isim makrifah. Kemudian hadhi, hadani, hatani, haulai. Semua isim Tak jelas lah Ustaz. tak clear? Tak boleh dengar suara dengan jelas. Oh, okey, sorry. Dia ada ekor. Ada ekor. Line tak Sebutan clear tak kan? clear langsung. Line tak berapa clear kot. Tak clear. Tak. Okey, sekarang boleh dengar clear ke? Okey. Okey. Clear Okey, jadi yang kita katakan sebagai isim makrifah ialah 6 ni lah. Jadi kalau kita jumpa dhamir, kita walaupun kita tak ingat semua, tapi kita boleh agaklah. Kalau jumpa dhamir huwa contohnya, atau hiya, atau huma, ini isim makrifah. Kan? Ataupun isim isyarah, hadzani, ataupun haulai, itu isim makrifah. Atau kita jumpa allazina, allati, allati contohnya. Itu pun isim makrifah. Okey. Jadi begitulah pembahagian atau jenis-jenis isim makrifah. Okey, dengar clear ke? Jelas ke? Okey, clear Jelas. Okey, baik. Kita pergi pada formula yang ke-19. Setakat ni ada soalan? Tuan-tuan ada soalan? Kalau tak faham boleh tanya. Boleh ulang. Ustaz yang mudah tadi apa Ustaz? Mudhaf tu perkataan yang disandarkan kepada perkataan lain. Itu dimasukkan dengan mudhaf. Maknanya contoh macam Rasulullah. Rasul disandarkan kepada Allah. Itu dimasukkan dengan mudhaf. Okey. Okey. Jadi mudhaf tu dipanggil kata nama khas lah ataupun isim makrifah. Okey, nanti dipanggil isim makrifah. Okey, jadi ada soalan lagi ke selain daripada tu? Ada soalan lain? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, kita pergi pada formula yang ke-19. Okey, disebut di sini khabar boleh dalam bentuk isim marfu' atau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah. Yang ni kita akan belajar detail dalam kelas yang akan datang. Kita tak terangkan hari ni sebab dia agak banyak juga tu. Dia banyak juga dia punya pecahan tu. Jadi hari ni kita akan bincang lagi. Cuma kita hari ni kita bincang pada makrifah. Pada ni kita fokus pada. Okey, kita tengok slide seterusnya. Suara pecah Ustaz. Oh, pecah. Ya. Mesti tak clear.
Ya, saya cuba guna earphone ya. Suara pecah. Masih pecah ke? Ni okey, sekarang okey. Okay, Okey. dia kadang-kadang nanti kok ada line tak clear Okay lah, saya tak cari earphone tak jumpa pula. Kita teruskan je lah Ya. Okay, sekarang kita akan tengok jenis-jenis mubtada. Okay, dia mubtada ada beberapa pecahan, ada beberapa jenis. Okay, beberapa jenis. Okay, clear ke? Sekarang boleh dengar jelas ke? Baik. Jelas Okey. Okay, jelas. Baik. Jenis yang pertama, mubtada jenis yang pertama ialah mubtada yang berupa nama. Maknanya mubtada yang dikatakan ataupun jenis nama. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, mubtada mesti isim ma'rifah kan? Dia mesti isim ma'rifah, dan isim ma'rifah itu dia terbagi pada 6 jenis. Jadi kita nak bagi contoh pada setiap jenis. Okey, jenis. Okay, mubtada yang berupa nama contohnya wallahu sami'un alim. Okey, wallahu ni. Okey, kita nak contoh sikit. Apa kita gunakan ni Oh, kalau ni dia tak keluar. Okey, wallahu ni kalau macam ni tuan-tuan boleh nampak clear ke? Nampak Ustaz, suara kadang tak jelas. Okey. Baik. Wallahu ialah dia dikira sebagai mubtada dan dia jenis dia ialah nama, kerana Allah itu adalah nama. Allah itu nama bagi Tuhan, kan? Allah. Jadi dia dikira sebagai mubtada yang jenisnya ialah nama. Allahu Sami'un Alim, dan Allah Sami'un maha mendengar, Alimun maha mengetahui. Jadi Wallahu tu dikira sebagai mubtada, Sami'un Alim ialah khabar, predikat. Dan Allah sangat maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita kata kalau bahasa Melayu kita terjemah predikat itu sebagai kita kata tambah dan Allah adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Macam tu lah. Baik. Jadi Allah mubtada, Sami'un Alim ialah khabar. Kemudian yang kedua, wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang ni pun sama, wallahu dikira sebagai mubtada. Ala kulli syai'in qadir ni satu ayat dipanggil sebagai khabar. Ayat ni, ala kulli syai'in qadir ni ayat khabar. Khabar kita akan bincang lebih detail pembahagian atau jenis khabar. Baik. Jadi wallahu adalah mubtada, ala kulli syai'in qadir khabar. Dan Allah ala ke atas atau di atas kulli setiap segala syai'in sesuatu qadirun maha berkuasa. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ada maksud dia. Okey, kemudian yang kedua mubtada yang berupa isim yang ada alif lam. Mubtada yang ada alif lam, contohnya wal malaikatu yusabbihuna. Okay, dan malaikat yusabbihun, bertasbih. Mereka bertasbih. Okay, mereka bertasbih. Jadi malaikat ini dikira sebagai mubtada, wal malaikatu mubtada, yusabbihuna fi'il mudhari' yang dikira sebagai khabar. Okey, mereka sedang bertasbih.
Mereka sentiasa bertasbih. Kita berterjemah begitu Sebab fi'il mudhari' dia sama ada maksud dia sedang melakukan ataupun sentiasa melakukan. Jadi kita boleh terjemah dan malaikat-malaikat itu sentiasa bertasbih ataupun sedang bertasbih. Jadi malaikat dikira sebagai subjek atau mubtada', yusabbihuna dikira sebagai khabar atau predikat. Baik, itu contoh bagi ayat mubtada' yang berupa isim yang ada alif lam, al-malaikah. Jadi alif lam, al-malaikah ada alif lam di depan dia, maka dia dikira sebagai isim ma'rifah. Okey, isim ma'rifah, kata nama khas. Baik. Setakat ni ada soalan? Jelas? Semua clear? Semua jelas ke? Ada soalan tak? Kadang-kadang jelas. Macam mana? Suara je lah kadang-kadang kurang jelas. Dia ada gangguan lah. Suara tak apa clear Yalah, kadang-kadang. Suara Ustaz tenggelam timbul tak? Tenggelam timbul. Ya, betul. Itulah masalah saya rasa yang tu masalah internet tu, tak boleh nak buat apa jadi kita buat online ni itulah kekurangan dia. Tak boleh nak elak tu. Dia kadang-kadang line clear okey, kalau tak clear tak jelas lah. Okey, tapi setakat ni ada soalan tak? Boleh faham Mubtada' yang berupa nama, contoh wallahu sami'un alim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Mubtada' yang berupa isim yang ada alif lam, contoh wal malaikatu yusabbihun. Okey, dan para malaikat itu sentiasa bertasbih. Okey, kita pergi pada seterusnya. Contoh yang jenis mubtada' yang lain. Okey, yang contoh ni yang contoh yang kedua Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Okey, ni contoh yang kedua. Bagi isim ataupun kita kata mubtada' yang ada alif lam. Mubtada' yang ada alif lam, iaitu isim yang ada alif lam. Okey. Okey, boleh dengar jelas ke? Okey. Okey Okey, jadi contoh dia alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah, alladzi yang hadana yang memberi petunjuk kepada kami, hada memberi tunjuk, na kami, li kita terjemah di sini kepada. Okey, kepada hadza ini. Jadi terjemahan dia segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami kepada syurga ini. Hadza itu dimasukkan dengan syurga. Maknanya ini kata-kata ahli syurga nanti dalam syurga. Mereka mengucapkan segala pujian bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kami dapat masuk syurga. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Okey. Baik, jadi poin kat sini ialah al-mubtada'. Mubtada' ni menggunakan isim yang bermula dengan alif lam. Alhamdu. Kan ada alif lam tu kan? Jadi alhamdu itu dikira sebagai mubtada'. Alhamdu dikira sebagai mubtada'. Lillahi. Ayat ni lillahilladzi hadana li hadza, ayat semua ni dikira sebagai khabar. Dikira sebagai khabar. Ataupun alhamdulillah sahaja pun boleh juga. Lillah dikira sebagai khabar. Okey, lillah dikira sebagai predikat khabar. Okey, khabar kepada alhamdu. Okey, yang tu jenis mubtada' yang ada alif lam. Kemudian mubtada' yang berupa dhamir.
mubtada yang berupa ataupun jenis dhamir. Contohnya bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maksudnya bahkan ataupun tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah kamu. Ini cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Okay. Cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ketika mana Nabi Sulaiman minta ataupun ketika mana Nabi Sulaiman perintahkan Ratu Balqis supaya beriman, tetapi dia balas dengan dia bagi hadiah, kononnya supaya Nabi Sulaiman tu lembut hatilah. Tapi Nabi Sulaiman balas, adapun tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah yang kamu bagi. Sedangkan Allah bagi banyak lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kerajaan lebih hebat lagi. Tapi Ratu Balqis dia rasa hebat dah hadiah yang dibagi pada Nabi Sulaiman itu. Ini maksudnya. Jadi tetapi kamu merasa bangga, bal antum, bahkan ataupun tetapi antum kamu semua, bihadiyatikum, dengan hadiah kamu. Bihadiyatikum, tu hadiah tu bahasa Arab pun hadiah juga. Bihadiyah, hadiah tu hadiah lah. Kamu dengan hadiah, bihadiyah, dengan hadiah. Kum, kamu, hadiah kamu itu, tafrahun, merasa bangga, merasa hebat, merasa kagum dengan hadiah yang kamu berikan. Baik. Jadi antum di sini dikira sebagai mubtada. Okey, mubtada di sini mana? Antum. So apa? Dia dhamir. Antum ni adalah salah satu dhamir, kata nama, kata ganti nama, dan dia merupakan mubtada di sini. Bal, ada soalan ke? Ada? Baik. Jadi antum ni dikira sebagai mubtada. Hadiyatikum, bihadiyatikum tafrahun, ayat ini dikira sebagai khabar. Dia asalnya tafrahuna bihadiyatikum. Kamu merasa gembira, bangga dengan hadiah kamu. Maknanya antum, kamu, hadiyatikum tafrahun ataupun tafrahuna bihadiyatikum, kamu ulang lagi, kamu berasa bangga dengan hadiah kamu. Jadi kamu yang pertama tu dikira sebagai mubtada, antum tu. Okey, kemudian bihadiyatikum tafrahun tu adalah khabar. Jadi mubtada di sini ialah jenis dia ialah dhamir, kata nama, kata ganti nama, iaitu antum, kamu semua. Antum, kamu semua, kamu ramai. Jadi gitu. Okey, itu contoh untuk mubtada yang berupa dhamir. Kemudian yang kedua contoh lagi ialah wa ma nahnu bimasbuqin. Dalam formula 17 dia kata kalau ada dhamir mubtada dikemudiankan di mana? Maksud kalau ada dhamir mubtada dikemudiankan. Okay, tengok formula 17. Apabila ayat dimulakan dengan haraf jar, bukan dhamir ya. Haraf jar atau isim zaraf. Okey, silakan. Dia bukan dhamir. Dhamir tu mubtada. Dhamir itu ialah mubtada. Kalau ada dhamir, dia mula dengan dhamir, maka dhamir tu dikira sebagai mubtada. Tapi kalau dia mula dengan haraf jar atau isim zaraf, maka barulah mubtada itu dikemudiankan, diletak di belakang. Khabar itu diletak di depan. Cuma yang ni nanti kita bincang lebih detail lepas ni sebab dia agak complicated sikit. Okey, contoh yang ke wa man nahnu bimasbuqin. Wa man nahnu bimasbuqin, dan tidaklah kami bimasbuqin dapat dikalahkan, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Ini kata-kata Allah kepada makhluk dia, kepada manusia. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Wa ma nahnu bimasbuqin. Maknanya
manusia tu dia rasa dia hebat sangat, tapi sedangkan kami ni Allah kata kami tidak akan mampu dikalahkan. Okey. Jadi nahnu, okey, nahnu di sini dikira sebagai mubtada, bimasbuqin ialah khabar. Okey, bimasbuqin ialah khabar. Okey, yang ni bimasbuqin dia mula dengan huruf jar kan? Tapi dia tidak diletak di depan sebab ada wama ni. Yang ni sebab dia ada sebab lain lah. Sebab ada wama, dia ada nafi di situ. Jadi kalau ada nafi dia tak jadi. Maknanya bimasbuqin ni dia tidak duduk depan. Kalau kita kata tadi, kalau khabar tu dia bermula dengan haraf jar, ni ba ni kan, ba ni haraf jar, dia duduk depan. Tapi kat sini dia tak duduk depan sebab ada nafi kat sini, wama. Okey, kalau ada nafi dia tak jadi. Dia duduk mubtada tu tetap duduk depan. Wama nahnu bimasbuqin. Baik. Okey kan, boleh faham ke setakat ni? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, ada nota kat bawah ni. Dia kata mubtada yang tidak berbaris depan marfu' adalah disebabkan oleh mabni kebal. Mabni tu kebal maksud dia. Okey, mubtada yang tidak berbaris depan, tidak berbaris marfu' adalah disebabkan mabni. Kan kita kata tadi mubtada tu mesti marfu'. Tapi contohnya dekat ayat ni antum kan. Antum ni dia tidak berbaris depan tapi mim tu baris mati. Kenapa dia tak baris depan sedangkan kita kata mubtada itu marfu'? Okey, macam dalam formula tadi. Oh, di sini dia tak sebut. Dia tak sebut marfu' Okey, tak apa. Jadi dia disebut kat sini mubtada yang tidak berbaris depan adalah disebabkan oleh mabni. Contohnya lah, antum ni ujung mim dia berbaris sukun kan? Dia berbaris mati, dia tak berbaris depan. Kenapa dia tak baris depan? Sebab dia kebal. Kebal ni nanti kita akan belajar satu tajuk lain lah. Dia dipanggil mabni. Okey. Ada perkataan dia mu'rab, ada yang di'irabkan, ada perkataan yang mabni, yang kebal, dia tak berubah. Ada perkataan yang berubah-ubah. Baris ujung dia, kadang dia baris depan, kadang dia baris bawah, kadang dia baris atas ujung dia. Tapi antum ni tidak berubah baris ujung dia kerana dia mabni. Dia mabni maksud dia kebal. Okey. Baik, tak apalah yang tu kita bincang kemudian dia kata bal di dalam surah Al-Naml ayat 36 merupakan haraf, maka ia bukan mubtada meskipun ayat bermula dengan bal. Maka antum ialah mubtada. Jadi kalau ayat tu dia bermula dengan haraf, maka dia tidak menjadi mubtada. Kan bal ni. Walaupun dia duduk awal ayat, tapi dia haraf. Haraf maka dia tak boleh jadi mubtada. Sebab tu kita kata mubtada dia mesti isim. Isim yang ma'rifah. Contohnya antum, nahnu, kan? Kalau kat atas ni alhamdu. Kalau yang tadi Allah. Kan? Jadi bila dia isim ma'rifah baru dia boleh jadi mubtada. Tapi kalau dia haraf, walaupun dia duduk depan maka dia tidak menjadi mubtada. Kita abaikan je lah. Kalau dia haraf, dia duduk depan sebelum daripada isim, maka kita abaikan. Kita ambil isim yang pertama, itu dipanggil sebagai mubtada. Okey, yang tu kalau ayat tu bermula dengan isim lah. Tapi kalau ayat bermula dengan fi'il lah, maka dia jadi lain, dia tak jadi mubtada khabar. Yang tu dia ada pembincangan lain lah. Cuma yang ni kalau ayat ni bermula dengan isim. Kalau ayat bermula dengan isim, barulah kita kata ada mubtada, barulah ada khabar. Barulah ada subjek, barulah ada predikat. Dan yang menjadi subjek itu ialah isim, mesti kena isim. Mesti isim ma'rifah. Isim yang
ma'rifah, iaitu yang kita kata nama khas. Okey. Begitu juga wama nahnu bimasbukin ni. Ayat wama nahnu bimasbukin ini dia tidak menjadi wama itu tidak menjadi mubtada kerana dia haraf. Waw itu haraf, kita kata haraf ataf ataupun haraf kita kata sebelum ni haraf istinaf kan, ayat yang memulakan ayat. Haraf yang menunjukkan bermulanya ayat. Wama nahnu bimasbukin, ataupun waw ni dipanggil haraf ataf. Ataf maknanya dan, bermaksud dan. Dan tidaklah kami dapat dikalahkan. Jadi dan tidaklah ini, wama ini dua-dua ni haraf. Ma adalah haraf nafi. Wa adalah haraf ataf ataupun haraf istinaf. Jadi sini haraf, kita kata haraf ataf lah. Dan. Okey. Jadi waw haraf ataf, ma haraf nafi. Dua-dua haraf dia tak boleh jadi, dia diabaikan dan dia tak boleh jadi mubtada. Manakala yang menjadi mubtada ialah isim selepas tu. Nahnu. Nahnu ni kami. Jadi dia adalah dhamir. Maka bila dia dhamir, maka dia boleh jadi mubtada. Jadi nahnu ni lah yang jadi mubtada. Bimasbukin jadi khabar. Itu maksud dia. Dalam surah Waqiah ayat 60, ma dan waw ialah haraf, maka nahnu ialah mubtada. Okey. Baik, seterusnya. Setakat ni ada soalan? Boleh faham jelas? Okey Ustaz. Okey. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Boleh lagi ke? Boleh. Ataupun kita nak berhenti setakat ni. Kita berhenti dalam 10.30 lah ya. Boleh? Kita cuba habiskan contoh-contoh ni. Okey, contoh yang seterusnya. Hadzal ladzi mubtada yang berupa isim isyarah. Mubtada yang kita kata tadi mubtada ada pecah kepada 6, ada dia mesti isim ma'rifah kan? Kata nama khas. Dan kata nama khas itu dia terbahagi kepada 6 jenis. Okey, yang ni salah satu jenis mubtada iaitu isim isyarah. Kata tunjuk. Isim isyarah kata tunjuk. Jadi contoh dia hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Okey. Hadza bermakna ini. Hadza ini, alladzi yang, inilah yang, kuntum. Bukan kuntum bunga bukan sekuntum bunga. Kuntum maknanya yang kamu semua. Alladzi itu yang, kuntum kamu semua. Terjemah kamu semua. Bihi dengannya. Bi dengan hi-nya, dhamir. Okey, dhamir kita kata dhamir yang bersambung yang bermaksud dia. Iaitu kalau dia duduk sorang-sorang dia jadi huwa. Tapi kalau dia bersambung dia boleh jadi bihi, dia boleh jadi hu. Kalau sebelum dia baris bawah dia jadi hi. Kalau sebelum dia baris atas dia jadi hu atau dia jadi hu. Kalau sebelum dia baris depan atau baris atas, maka dia pun dia jadi baris depan, dia jadi hu. Tapi di sini disebabkan bi tu baris bawah, maka hi pun dia jadi baris bawah bihi. Jadi hadzal ladzi, inilah alladzi yang, kuntum kamu semua, bi dengan bihi dengannya. Okey, bihi dengannya, tad'un selalu meminta-minta. Tad'un selalu minta-minta. Asal daripada doa lah, doa kita. Doa kan minta kan. Doa minta. Jadi tad'un minta-minta lah. Dia ada sabdu di situ menunjukkan banyak kali minta-minta dulu. Inilah azab dia. Kat akhirat nanti Allah kata kepada orang kafir ataupun orang munafik, inilah azab yang dulu kamu minta-minta. Dulu kamu kata pada para nabi, mana azab yang Allah janjikan? Mana neraka ataupun seksaan yang Allah janjikan? Tak ada pun.
Yang tu yang kamu minta-minta dulu. Inilah dia. Hari ni, pada hari kiamat nanti Allah kata, inilah dia azab yang kamu dulu minta-minta. Ini dalam surah Al-Mulk ayat 27. Okay, jadi ini yang jadi ayat ni hadza itu dia kira dipanggil sebagai ataupun dikira sebagai mubtada. Hadza mubtada. Okay, allazi kuntum bihi tad'un itu khabar. Predikat dia allazi kuntum bihi tad'un, yang kamu minta-minta. Itu maksud dia. Jadi hadza itu sahaja dikira sebagai mubtada sebab dia adalah isim isyarah. Isim kata tunjuk. Kata tunjuk ini kan, inilah kata tunjuk. Jadi inilah itu adalah mubtada, hadza itu mubtada. Ayat selepas itu allazi kuntum bihi tad'un ialah khabar. Jadi gitu. Ialah predikat. Hadza mubtada ataupun subjek, allazi kuntum bihi tad'un khabar atau predikat. Okey. Contoh yang kita pergi contoh yang seterusnya, ulaika ala hudan min rabbihim tu contoh yang sama untuk mubtada yang bermula dengan yang berupa isim isyarah. Mubtada yang menggunakan isim isyarah. Okey. Hadza dengan ulaika. Yang bawah tu ulaika. Okey, yang bawah ni ialah ulaika. Jadi sama juga. Ulaika mubtada, ala hudan min rabbihim khabar. Ulaika subjek, ala hudan min rabbihim predikat. Macam itulah. Okey, kemudian mubtada yang berupa isim mausul. Okey, mubtada yang berupa isim mausul, iaitu yang kita kata isim mausul tu allazi. Isim mausul lah kita sebut tadi kan. Allazi, allazani, allati, allawati, okey, ataupun allazina. Okey, di sini dia gunakan isim mausul man. Okey, man pun dia boleh jadi isim mausul. Kan kita kata sebelum ni kan. Man boleh jadi boleh menggantikan isim mausul allazi. Yang maksud dia sama juga, iaitu yang. Contohnya fa amma man a'ta wattaqa. Dan maka adapun fa amma maka adapun man orang yang. Okey, man kita terjemah yang ataupun orang yang, a'ta memberikan, a'ta wattaqa dan bertakwa. Memberikan apa yang ada padanya, itu tambahan terjemahan dia, ke jalan kebaikan dan bertakwa, wattaqa dan bertakwa. Okey. Fa amma man a'ta wattaqa. Jadi fa amma dua-dua tu huruf. Dua-dua tu haraf. Jadi apabila haraf maka dia tidak boleh dia dikira sebagai mubtada. Jadi man itu dikira sebagai mubtada kerana dia isim mausul. Kerana man ini kita kategorikan dia sebagai isim mausul. Kata nama penyambung, kata penghubung atau kata penyambung yang bermaksud orang yang. Yang bermaksud orang yang. Okey, a'ta yang memberikan. A'ta memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan. Wattaqa dan bertakwa. Jadi orang yang itu, man itu mubtada, a'ta wattaqa khabar, predikat. Man subjek, a'ta wattaqa predikat. Gitu. Jadi gitu. Okey. Sambungan wasaddaqa bil husna. Yang ni tak ada ayat tak ada ayat mubtada dan khabar. Tidak ada ayat mubtada dan khabar sebab dia bermula dengan fi'il. Saddaqa fi'il. Sanuyassiruhu fi'il. Jadi dia tidak jadi ayat mubtada dan khabar. Dia tidak ada subjek dan predikat. Dia ada perbahasan lain. Jadi sebab tu kita tak perlu bincang lah. Kita bincang maksud dia je. Okay, wasaddaqa bil husna. Wa dan saddaqa membenarkan, bil husna dengan dengan al husna kebaikan.
ataupun di terjemah bawah tu mengakui dengan yakin. Sadaqah ni membenarkan atau mengakui dengan yakin. Bi dengan ataupun akan al-husna perkara yang baik. Kebaikan lah. Perkara yang baik atau kebaikan. Fasanuyassiruhu, maka sesungguhnya kami akan memudahkannya. Fasanuyassiruhu, fa maka, sa akan. Sa yang pertama, fa lepas fa tu sa kan? Fa sa. Fa tu maka, sa itu akan, nuyassiruhu memudahkannya. Nuyassiruhu memudahkannya. Lil yusra untuk mendapat kesenangan. Li untuk yusra kesenangan. Jadi kita bincang maksud dia je lah. Okey, ada soalan ke setakat ni? Ada soalan? Semua jelas? Semua clear? Kalau clear, kita pergi pada ayat seterusnya. Okey, sikit lagi, last sikit lagi. Okey, yang ayat yang atas ni kita tak bincangkan sebab dia sama macam tadi. Man itu dikira sebagai, man ni dikira sebagai mubtada ataupun subjek. Bakhila wastaghna dikira sebagai khabar atau predikat. Okey, sama juga macam tadi. Okey, man wa amma man itu dikira sebagai subjek ataupun mubtada. Bakhila wastaghna dikira sebagai predikat atau khabar. Okey? Sekejap. Okey, baik. Okey, kemudian mubtada yang berupa idhafah. Ni contoh mubtada yang disandarkan. Perkataan yang disandarkan pada perkataan lain. Okey, contohnya bal aktsaruhum la yu'minun. Okey. Point dia kat sini, mubtada di sini mana satu mubtada? Siapa boleh jumpa mubtada dia? Ya? Tuan-tuan boleh nampak tak mana mubtada dia? Mana subjek dia? Boleh agak-agak tak? Ada yang boleh agak tak? Tuan-tuan boleh nampak, boleh agak tak dia punya subjek kau ni? Tak nampak Okey, subjek dia aktsaruhum. Aktsaruhum. Okey, kenapa kita kata aktsaruhum ni subjek dia? Kerana dia isim yang disandarkan kepada hum. Aktsaru, kebanyakan. Kebanyakan hum mereka. Jadi kebanyakan disandarkan kepada mereka, maka dia dikira sebagai isim mudhaf ataupun mubtada. Kita kata mubtada yang disandarkan, yang mudhaf. Kan kita kata tadi mubtada ada dia mesti isim makrifah. Mubtada mesti isim makrifah. Okey, dan isim makrifah itu dia terbahagi kepada 6. Yang pertama antaranya dhamir. Kan? Yang kedua kata nama ataupun kata nama khas. Okey, nama orang, nama tempat, nama negara. Okey, kata nama. Dan yang antaranya juga ialah idhafah ataupun mudhaf. Isim yang disandarkan kepada isim lain. Isim yang disandarkan kepada isim lain, kepada nama lain. Maka dia dipanggil sebagai mudhaf. Jadi sebab tu kita kata aktsaruhum ini sebagai mubtada.
subjek. Aktsaruhum subjek. Minun predikat. La yu'minun tidak beriman, mereka tidak beriman adalah dia punya khabar, dia punya cerita dia. Bahkan sebahagian besar daripada mereka, aktsaruhum, kebanyakan mereka. La yu'minun tidak beriman. Tidak beriman itu adalah khabar ataupun predikat. Aktsaruhum ialah mubtada atau subjek. Jadi gitu. Boleh faham ke? Jelas ke? Okey, Ustaz. Jelas Okey, contoh yang kedua ni pun sama juga. Bal qulubuhum. Qulubuhum, qulub dia asalnya qulub, hati. Hum, domir, mereka. Okey, hum mereka. Qulub hati, hum mereka. Jadi bila gabungkan dua-dua ni jadi qulubuhum, hati mereka. Okey, hati mereka. Okey, tetapi hati mereka fi ghamratin, berada dalam kesesatan. Fi ghamratin, dalam kesesatan. Min hadza, daripada memahami kenyataan ini. Min hadza, daripada ini. Kalau ikutkan maksud dia secara literal, min hadza, daripada ini. Tetapi ini tu apa? Ini tu ialah kenyataan, benda yang kebenaran. Tetapi hati mereka dalam kesesatan daripada melihat kebenaran ini, daripada melihat kenyataan ini. Jadi gitulah contoh ataupun lebih kurang maksud dia. Lebih kurang maksud dia gitulah. Okey, baik. Seterusnya. Tu yang tadi. Habis dah tu setakat tu. Ustaz. Ya. Yang qulubuhum tu mubtada lah ke? Okey, jadi khabar mubtada dia qulubuhum. Baik. Qulubuhum. Jadi mubtada dia qulubuhum fi ghamratin min hadza ialah khabar ataupun predikat. Jadi qulubuhum ni dia panggil sebagai mudhaf. Kenapa kita namakan dia mudhaf? Sebab qulub, hati-hati, disandarkan kepada hum, mereka. Hati-hati mereka. Jadi hati-hati disandarkan kepada mereka, maka dia jadi mudhaf. Dia dipanggil sebagai mudhaf. Jadi qulubuhum itu ialah mubtada, subjek. Fi ghamratin min hadza adalah khabar atau predikat. Jadi itulah contoh-contoh ayat-ayat mubtada dan khabar. Okey, ayat-ayat mubtada dan khabar. Lepas ni insyaAllah kita akan bincang secara lebih detail tentang khabar. Okey, seperti mana saya sebutkan tadi. Okey, dalam formula yang ke-19 ni, yang ni adalah detail kepada khabar. Jadi kita akan bincangkan pecahan khabar. Ada jenis-jenis khabar pula. Tadi kita dah bincang dah jenis-jenis mubtada kan. Dia mesti isim ma'rifah tapi dia ada 6 jenis. Dia ada pecahan kepada 6 jenis. Tapi khabar pula dia pecah kepada jumlah ismi, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau syibih jumlah atau isim marfu'. Jadi ada 4. Isim marfu', jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah. Mubtada khabar ada pecah kepada 4 jenis. Manakala mubtada yang kita kata tadi ada pecah kepada 6, khabar kepada 4. Jadi gitu. Okey, boleh faham? Clear? Ada soalan ke? Setakat ni ada soalan? Boleh faham jelas Okey, jelas ke semua? Okey Ustaz, boleh. Ada soalan tak?
Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dulu. Okay, semua harap-harap semua faham lah. InsyaAllah. Dia online ni mencabar sikit. Line tak clear lah kita punya suara. Lepas tu tak tahulah, kita pun tak nampak kan. Tak dapat berdepan-depan, mungkin ada yang tak nampak, ada yang tak dengar. Tapi kita harapkan apa usaha kita ni paling kurang dapatlah faham sikit. Kan. Tambah kefahaman kita tentang kaedah bahasa Arab dan yang mana kita niatkan mudah-mudahan kita dapat faham ayat-ayat Al-Quran yang kita baca lah. Okey, saya tanya last, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan tak? Ada. Tak ada Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ni dulu. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian dan kerjasama semua. Mudah-mudahan Allah berkati segala usaha kita. InsyaAllah kita bertemu lagi. Kalau masih tak boleh buat kelas, kita akan buat online juga. InsyaAllah kita buat minggu depan, sambung macam biasa hari Jumaat malam. Kita cuba untuk istiqamah lah walaupun mencabar. Kelas, kalau kita boleh buat kelas secara fizikal, insyaAllah kita teruskan fizikal. Tapi kalau ada halangan tak boleh, kita akan teruskan secara online lah insyaAllah. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama.